Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamin bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardu Ain ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan membantu kita dalam menguatkan pegangan kita, menambah ilmu kita dan menjadikan i'tiqad kita ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Pada kali ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Risalatul Tauhid pada menceritakan ilmu akidah. Pada kali yang dahulu kita dah cerita tentang i'tiqad qadariyah. Sekarang kita akan masuk pula menceritakan tentang i'tiqad jabariyah. Apakah i'tiqad jabariyah? Apakah dia itu i'tiqad? I'tiqad ini merupakan pegangan ataupun bahasa asalnya adalah simpulan, sesuatu yang kita kena simpul mati. Bukannya simpul boleh buka lah. Simpul mati, pegang sungguh. I'tiqad ni kena pegang secara sungguh-sungguh, tak boleh berubah walaupun jua sekalipun, walaupun guru yang kita belajar itu mengubah dia punya pendirian dia dalam pegangan, kita tidak boleh berubah. Tu sampai macam tu sekali tu kita kena pegang sungguh tu, kan? Jadi i'tiqad jabariyah, kedua-dua yang dicerita ni, yang pertama itu qadariyah, yang ni kita nak cerita tentang jabariyah pula. Dua-dua ni yang nak cerita ni semua ada kaitan dengan sifat qudrat. Sifat qudrat ataupun sifat qudrah Allah SWT, sifat kuasa Allah, kan? Jadi dia cerita yang ni lah yang berkaitan dengan sifat qudrat. Ada kepahaman ni banyak, i'tiqad ni banyak lagi, kan? Banyak lagi i'tiqad dan juga fahaman ni banyak. Jadi di sini hanya diambil yang berkaitan dengan sifat qudrah. Ada juga yang berkaitan sifat wahdaniyah, ada yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang lain. Tapi yang ni yang berkaitan dengan sifat qudrah. Jadi dia panggil jabariyah. Apa itu jabariyah? Perkataan jabariyah itu nisbah kepada jabarun. Perkataan asal jabariyah itu adalah perkataan jabarun. Maksudnya tergagah ataupun terpaksa, digagahi ataupun dipaksa, kan? Dipaksa. Maksudnya barang siapa beriktikad bahawasanya manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata. Jadi i'tiqad jabariyah ni dia kata apa? Manusia dan semua makhluk lain tergantung kepada qada dan qadar Allah semata-mata. Semua dia buat tu semua berdasarkan qada dan qadar Allah semata-mata. Semata-mata ni apa maksud semata-mata ni? Iaitu tidak ada baginya ikhtiar atau boleh memilih. Tak boleh memilih sendiri, kan? Semua Tuhan dah tentu dah. Dia cuma buat je, berlaku saja benda tu, kan? Tak boleh pilih. Ikhtiar tu masuk pilih lah. Tidak boleh memilih sama sekali, tak boleh pilih langsung. Maka i'tiqadnya itu dinamakan i'tiqad jabariyah. Maka kalau kita pegang macam tu, tidak ada yang kita boleh pilih, maka itu dipanggil pegangan jabariyah. Walaupun kita tak mengaku kata kita ni jabariyah, tapi kita kata tak ada, semua ni hanya Tuhan saja. Aku ni tak ada, semuanya Tuhan saja. Kan, kita ni tak ada apa, dia kata. Kan? Betul lah kita tak ada apa tu. Tapi nak cerita, dia kata tak boleh nak pilih, semua Tuhan pilih, kan? Kita tak boleh nak pilih langsung. Jadi itu dia panggil pahaman jabariyah. Jadi dalam kita nak bercakap pun, nak tengok juga lah, takut nanti kita pergi ikut jabariyah ni lah, kan? Artinya perbuatan baik, perbuatan baik dan jahat yang dilakukan di dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan semata-mata. Jadi benda baik yang kita buat dan juga benda buruk yang kita buat bukan dengan pilihan kita, hanya semata-mata dengan kuasa Tuhan. Tak ada kaitan, bukan kita yang pilih, bukan kita yang nak buat benda tu, tapi hanya dengan kuasa Tuhan sahaja. Dengan Tuhan yang paksa kita buat saja, bukan kita pilih, kan? Tu nak cerita tadi, kan? Kata tak ada, manusia ni tak ada buat apa, yang buat semua Tuhan saja, kan? Sehingga sesungguhnya i'tiqad ini
mengiktikadkan hamba itu digagahi oleh Allah Ta'ala. Dia kata pegangan ini menyatakan bahawasanya hamba tu siapa? Kita lah, manusia ni. Digagahi oleh Allah Ta'ala. Dipaksa oleh Allah semata-mata. Dibuat benda yang kita buat tu semua Tuhan yang buat belaka. Kan? Pada segala perbuatannya. Pada semua benda yang kita buat. Sama ada yang disengaja ataupun tidak. Benda tu sama ada benda tu yang berlaku dengan sengaja ataupun benda tu tidak sengaja, kan? Jadilah manusia itu sama seperti pucuk ru. Jadi dia kata ni nak cerita gambaran dia macam mana, kan? Kata manusia ni tergagah saja. Dia tidak boleh membuat pilihan tadi. Jadi kita perumpamaannya seolah-olah macam pucuk ru, pucuk pokok ru, kan? Boleh search kat Google lah, tengok pokok ru macam mana, kan? Dia punya pucuk dia tu. Ditiup oleh angin, tiada baginya kekuasaan dan ikhtiar dan usaha sama sekali. Jadi dia kata pohon ru ni bila dia tiup angin, kalau angin tiup ke kanan dia pergi ke kanan lah. Angin tiup ke kiri dia pun pergi ke kiri. Kalau dia tiup ke depan, goyang lah ke mana pun, kan? Dia hanya mengikut tiupan angin, bukan dia yang nak gerak sendiri, kan? Dia kena tiup angin. Jadi seolah-olah macam tu lah. Dia tak ada pilih sendirilah. Kata ni nak pergi ke kanan, nak pergi kiri, nak pergi depan, nak pergi belakang. Tak ada, kan? Jadi dia kena macam kena tiup angin saja, kan? Tidak ada usaha dan tidak ada ikhtiar, tidak ada membuat pilihan. Maka i'tikad ini membawa kepada tidak berguna syurga dan neraka. Jadi i'tikad ni akan bawa pada satu kesan yang buruk, iaitu tidak berguna, menjadikan perbuatan kita menunjukkan seolah-olah syurga tu dicipta dengan tidak ada manfaat dan neraka pun tidak ada apa-apa, kan? Sebab apa? Sebab Tuhan tentu semua gerak dengan Tuhan yang buat, kan? Dan Rasul pun tak ada manfaat, tak ada faedah juga. Dengan lantikan Rasul pun jadi tidak berfaedah belaka. Dan penurunan Al-Quran pun tidak jadi membawa manfaat. Dan kitab-kitab Allah Ta'ala yang lalu pun menjadi tidak ada faedah. Dah semua ikut Tuhan semua, tak ada pilihan sendiri. Jadi buat apa lagi? Benda lain, kan? Jadi dia menafikan faedah semua yang berlaku sekarang ni, kan? Agama dan segala undang-undang semuanya tidak ada faedah. Agama dan juga undang-undang semuanya jadi tidak berfaedah dengan berpandangan macam ni tadi. Yang demikian itu salah. Yang demikian itu faham macam tu salah. Sebab apa? Agama ada guna tak untuk kita? Syurga ada guna tak untuk kita sekarang ni? Di pihak kita. Jangan tengok di pihak Tuhan, tengok di pihak kita. Berguna tak syurga untuk kita? Bergunalah. Tempat yang bahagia kita apa tak mau syurga? Kan ada orang yang tak mau syurga. Semua nak syurga, kan? Dan sesat. Yang demikian fikiran macam tu salah, pegangan macam tu salah dan juga sesat. Sebab apa? Dia menafikan faedah syurga dan juga neraka dan semua yang saya sebut tadi lah, agama apa semua tu. Tiada bersetuju dengan akal. Perkara ni menyalahi akal. Sebab apa? Syurga dibuat untuk orang yang baik, neraka dibuat bagi orang yang ingkar. Semua tu ada dia punya tujuan. Al-Quran diturunkan untuk menjadi panduan kita menjadi orang yang baik, dan undang-undang dibuat untuk dipatuhi dan sebagainya lagi lah, kan? Jadi menyalahi dengan akal. Salah lah dengan akal kita, akal yang waras. Dan juga adat pun sama, kan? Bila ada undang-undang kita kena ikut lah, kan? Bukan dia jadi sendiri. Dan agama, dan juga agama bercanggah dengan agama. Hukumnya hukum orang yang berpandangan seperti ini, orang yang berpegangan seperti ini, pegangan Jabariyah ni, fasik. Hukumnya adalah fasik. Apa maksud fasik? Rosak lah. Rosak, iaitu muslimun asi lah. Jadi orang yang asi lah, orang yang buat maksiat lah dengan i'tikad tadi, kan? Dia tidak, tetapi tidak ada ulama yang mengatakan kafir. Tak ada ulama yang kata orang yang pegang dengan macam ni jadi kafir, tak ada. Bukan kafir. Jangan kita pandai-pandai ada hukum orang kafir. Jangan pandai-pandai kita ada hukum orang kafir. Ni kita suka sangat kita ni kata kat orang, kan. Jadi kita hukum, kata orang tu tak betul, orang ni tak betul, kan. Padahal kita pun tak betul juga, kan. Tu kena tengoklah. Jadi tak ada ulama yang kata orang yang berpegang macam ni kafir. Tak ada kafir. Cuma dia fasik saja. Dia rosak lah. Dia punya pegangan tu
rosak. Tapi tak bawa sampai kafir. Kerana fahaman itu mentidakkan barang yang ada. Dia hanya mentidakkan benda yang ada. Sepatutnya usaha dan juga ikhtiar tadi ada. Tapi dia kata benda tu tak ada. Tu kata beza tadi. Kan? Dia kata usaha dan ikhtiar tu tak ada. Fahaman Jabariyah dia kata usaha dan ikhtiar itu tidak ada. Apa dia pun kata? Kan? Sampai jadi fasik ni. Kan? Berkata mereka itu tidak ada usaha pada hamba. Padahal yang sebenarnya hamba itu ada usaha. Sebenarnya usaha tu ada pada kita. Kan kita macam mana? Kita nak buat satu benda, kita pilih nak buat satu benda, kita jadi lagu benda. Ada yang nak paksa ke? Kan angkat tangan, tak boleh. Tangan lekat sebab apa? Sebab Tuhan halang, tak boleh angkat. Tak, mana ada. Kita nak angkat pun boleh je angkat. Siapa yang pilih angkat tu? Kita yang pilih. Ada lah benda tu. Tu cerita tadi. Bersalahan dengan fahaman Qadariyah tadi. Qadariyah dia kata macam mana? Qadariyah tu kata usaha manusia semua. Tak ada kaitan dengan usaha Tuhan. Kita ada, kita angkat boleh. Sebab apa? Sebab Tuhan tak ada. Bila Tuhan ada, tak boleh lah. Kan? Tapi yang pilih angkat tu, kita lah. Kan? Tu kata ni. Tapi dua-dua Qadariyah dan juga Jabariyah ni tak boleh. Tak betul lah. Sebab apa? Sebab Qadariyah ni dia menolak terus usaha dan juga Qadariyah ni dia menolak kuasa Allah dalam usaha dan juga ikhtiar kita. Benda ni semua cerita tentang sebenarnya dua fahaman ni cerita tentang usaha dan juga ikhtiar lah. Nanti ada satu lagi iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu akidah yang kita pegang lah. Nanti kita akan ceritakan datang tu insya-Allah. Tapi saya nak cerita dulu yang ni tadi. Kan? Jadi yang ni bincang tentang usaha dan juga ikhtiar lah. Qadariyah kata usaha dan ikhtiar tu semata-mata yang memberi kesan, tak ada kuasa Tuhan dalam tu. Kalau Jabariyah pula dia kata apa? Semua dengan kuasa Tuhan, tak ada usaha dan ikhtiar. Tu beza dia kan. Kita beza. Dan ahli sunnah wal jamaah terkeluar daripada dua ni tadi. Dan yang tu lah yang kita akan pegang. InsyaAllah kita akan sharekan, kita akan kongsikan benda ni, kita akan sambung pengajian ni dalam kelas yang akan datang tentang aqidah ataupun i'tiqad ahli sunnah wal jamaah insya-Allah. Jadi dengan itu wallahu alam. Assalamualaikum.